Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk kelas kita hari ini, kita akan buat praktikal chapter 6, budget. Di mana dalam praktikal ini, kita akan menjawab semula soalan-soalan yang kita dah jawab dalam kelas tutorial secara manual on paper. Sekarang kita nak buat soalan yang sama menggunakan Excel. So, satu contoh soalan yang kita akan gunakan hari ini adalah soalan Asyakirin yang telah dibekalkan dalam grup. Okey, soalan ni kita akan guna soalan ni untuk menyediakan 5 bajet, operation budget iaitu sales budget, production budget, direct material, direct labor dan juga overhead budget. Okey, menggunakan soalan ni, ini adalah contoh jawapan dia, template jawapan. Sekarang kita akan sediakan template jawapan dulu sebelum kita mula menjawab. Kita akan sediakan template jawapan. Ini adalah Excel yang kosong. So sekarang macam mana kita nak menyediakan template? Untuk peringkat awal, you follow sahaja sel-sel yang digunakan dalam ni. Ini kita panggil sebagai kolom, ini kita panggil sebagai kolom, ini kita panggil sebagai row dan ini kita panggil sebagai sel. Setiap satu-satu kotak ni kita panggil sebagai sel. Okey, dekat atas ni kalau kamu tengok kita ada menu dia yang dipanggil sebagai ribbon. Menu ni kita boleh hiddenkan dia, hide dia. Dan tanpa ini kita mempunyai lebih kawasan yang lebih luas lah untuk digunakan. Dan ribbon tersebut juga boleh kita pin dia semula. Jadi kita klik yang mana-mana menu kat atas ni, kemudian kita pin ke dia semula dan dia akan berada dekat atas ni lah. Kita takkan tengok semua apa yang ada dekat atas ni, kita akan gunakan certain sahaja yang kita perlukan sahaja. So, kita nak buat sekarang, kita nak buat template menggunakan contoh soalan Asyakirin. So, ini soalan dia. Okey, kita sediakan dulu format budget. Format untuk 5 budget tersebut. Okey, kalau ikut dekat sini, kolom yang A ni, dia tak guna. So, kita follow saja. Dia start dengan kolom B, row yang kedua. Kolom B yang row yang kedua ni adalah sales budget for the month end January 2020. Okey, format sales of budget adalah unit of sales times price. Kita akan dapat total sales. Okey, kalau yang keempat ni kita akan letak dia punya bulan. Soalan minta, kalau ikut soalan, kalau korang baca soalan dia, soalan minta sales budget, production budget, semua 5 budget ni untuk bulan Januari, Februari, Mac dan juga total untuk first quarter, untuk suku tahun pertama. So kita akan buat untuk bulan Januari, Februari dan Mac. Okay, untuk Februari dan Mac ni sebenarnya kita tak perlu type satu persatu. Kamu just bawa cursor ni ke penjuru kanan bawah untuk sel ni dan drag sahaja. Ini bulan Februari, Mac, kalau kita nak April, Mei, Jun, kita drag sahaja. Tapi kita nak sampai Mac sahaja dan last kali ni kita nak total. Okey. Kemudian kalau kita tengok sales ni, dia tak center. So macam mana kita nak mergekan dan centerkan dia? Kita tekan daripada B sampailah E. Atau kalau nak buat sampai F pun boleh. Kita cuba buat sampai E sahaja. Kemudian kita tekan merge and center dekat sini. Di bahagian home, merge and center, klik dekat sini, dia akan centerkan dekat tengah-tengah. Nak cantik lagi, kamu boleh letak atas sikit pun boleh. Okey, kemudian ini pun kita centerkan dia sampai E juga, merge and center. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini sales ni dia dah masuk sempadan kolom yang kedua. So macam mana kita nak bagi dia masuk cantik saja, kita bawa cursor ke ujung B, antara B dan C ni. Kemudian double klik. Dia akan follow sel yang paling panjang. Okey. Macam mana kita nak buat Januari, Februari dan Mac ni, dia punya ni sama besar. Kita select tiga-tiga kolom yang diperlukan tu, kemudian kita boleh adjust dia. So ini semua dia ikutlah, dia sama. So ini kita boleh centerkan dia. Center. Ini pun centerkan jugalah. Kemudian kita nak buat production budget. Kamu sama ada kamu tekan Ctrl C ataupun klik kanan dan ambil copy. Kemudian klik kanan semula, paste. Ataupun boleh juga tekan Ctrl C, Ctrl V. Bawa cursor ke sini dan tekan Ctrl V. Okay, sekarang kita bukan nak buat sales budget, kita nak buat production budget. Mana production budget ni pun untuk bulan Januari, Februari dan Mac 2020 juga. Tapi ini kita copy kan. Kali ni kita tak nak copy. Kita nak buat ini, kita nak dia equal to ini. Bagi sama dengan yang atas. Okey, kalau kita buat equal to
setiap kali kita ubah bahagian atas ni, contoh dia kita ubah, kita letak space kat sini. Ini pun kita letak space. So yang bawah pun dia akan follow. Okey, itu dia berbeza dengan yang copy tadi. Kemudian format untuk menyediakan production budget adalah unit of sales. Kita akan tambahkan dengan ending inventory. Okay, ending inventory of finished goods. So kita tengok tadi macam mana cara nak copy, sama ada kita select tempat yang kita nak copy, kita right click ataupun kita tekan Ctrl C dan Ctrl V. Ini ada satu lagi cara untuk kita nak copy. Kita bawa cursor ke penjuru kanan sebelah bawah, kemudian kita drag ke bawah. Dia akan follow, dia akan copy lah yang atas. Okay, lepas tu ini kita bukan nak ending, bukan kita nak tambah, kita nak tolak. Kita nak tolak opening. Bukan ending tapi opening. Cuba tengok kali ni dia dah masuk sempadan kolom yang ke kolom C dan kolom D. So double click je kat sini, double click. So dia akan adjust sendirilah. Okey. Dapatlah unit of production. Okey, siaplah. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan dia ada 12, 13 dia tak nampak. 14, 15 pun tak nampak. So macam mana kita nak nampakkan dia? Kamu klik, kamu select antara ni kan sampai 16 ni, right click, kemudian tekan unhide. So kita akan nampak dekat sini sebenarnya ada satu kolom lagi, di mana kolom ni digunakan untuk calculation. Okey, 15 ni pun ada satu kolom lagi, kolom ni juga digunakan untuk calculation. Tapi kolom ni kita tak nak, kita hiddenkan dia, kita hide dia. Okey, itu cara kita nak select kamu kena tekan control dan hold, kemudian kita hidekan dia. Okay, kita buat benda yang sama dekat sini. Sini akan berada di kolom yang ke-14. Sini berada di kolom yang ke-16 supaya mudah kita nak follow arahan dalam tu. So yang ke-15 dan juga 13, tekan control, kemudian select yang 13, right click, hide. So dia tak nampak lah, 13 dengan 14 tak ada kat sini. Itu kita nak guna untuk calculation, tapi untuk practical ni kita tak gunalah yang tu, kita hiddenkan dia. Kemudian kita nak buat pula direct material budget. Di mana direct material budget kita copy ini, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Tapi direct material budget bukan bermula dengan unit of sales, tapi unit of production. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, kita nak dia equal to B10. So enter. Dia akan follow lah yang dengan yang atas. Okey, kemudian ini adalah direct material. Okey, bermula dengan unit of production, kita akan darabkan dengan material need per unit. Kemudian kita akan tambahkan dengan ending dan juga opening. So kita boleh copy Ctrl C, kita Ctrl V. Ini kita right click, kemudian kita delete. Okey, tapi kali ini bukan finish good. Dia adalah material. So ini pun boleh copy juga. Ctrl C, Ctrl V. Okay, ini dah masuk sempadan kan. So double click kat sini. Next, lepas tambah dengan ni, kita dapatlah material yang kita nak guna. Oh, ada satu yang tersalah kan. Sini kita tertinggal material need to be used. Okay, insert. Material need to be purchased. Okay, Ctrl C, Ctrl V. Tapi ni bukan purchase, need to be used. Yang ni yang kita nak guna. Kemudian tambah dengan ending, tolak dengan opening. Dapatlah nilai yang kita nak beli, yang kita perlu beli. Okey, lepas tu kita darabkan dengan price of material. Price of material tu kita akan dapat total material cost. Okey, siaplah direct material budget. Okey, jom kita tengok. Kat sini pun 25, 27 ada hidden ni digunakan untuk calculation. So kita hiddenkan juga dua row supaya mudah kita nak follow arahan kat sini. So ini dah sama 24, satu row yang perlu dihiddenkan. Insert, kemudian hide. Dekat sini pun ada satu, insert 27, kita hiddenkan dia. Okey, dan 28 ni adalah opening. Okey, ni dah sama. 31 akan dapat total. Okay, next kita akan buat direct labor budget. So copy,
insert ataupun paste pun boleh. Okay, sekarang kita tengok kita nak for the month end. Sini dia baca kat sini. So kita bukan nak B24, kita nak B10. Bawa B24 ni naik sampai B10. B20. Enter. Okay, bermula dengan unit of production, labor hour. Bukan material labor hour. Kita ubah sesuai sahaja. Labor ni per unit. Okay, kita akan dapatlah total labor hour. Okay, macam mana kita nak appearkan yang hidden ni? Kamu select kan macam tadilah. Unhide. Okay, ini kita tak nak, ini tak nak. Darab terus dengan rate. Sini delete. Darabkan dengan untuk label kita tak panggil dia price, kita panggil dia kadar rate. Rate of labor cost. Labor. Kadar buruh untuk setiap jam. Kita akan dapat total labor cost. Okey, siaplah direct. Okey, tajuk kita tak lupa nak tukar ni. Tajuk dia adalah direct labor budget. Okey, siap. Ini untuk direct labor. Okey, next kita akan buat overhead budget. So untuk buat overhead budget, ini boleh copy juga. Copy sampai unit of production. Sampai sini je lah. Copy. Kemudian paste kat sini. Paste biasa. Okey, lepas tu ini kita nak dia equal to B29 equal to B34. Enter. Sekarang kita nak buat overhead. Okey. Overhead ni kita akan asingkan variable overhead dan juga fixed overhead. Okey, cuba kita tekan control, klik sini, tekan control dan klik sini. So dua-dua ni kita nak underline kan dia. Kita nak underline kan. Pilih ni, dia akan underline. Okey. Lepas tu overhead variable ni dia akan bergerak, bertambah mengikut penggerak overhead. Untuk soalan ini, penggerak overhead dia adalah labor hour. Semakin tinggi labor bekerja, semakin tinggi overhead akan dilibatkan. So penggerak overhead kita akan letak dekat atas. Kita akan darabkan dengan POR. POR adalah kadar overhead untuk satu asas. 1 jam buruh bekerja, berapa ringgit overhead akan dilibatkan. So kita akan dapatlah variable overhead. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl Z. Kita salah sini. Ctrl V. So ini kita tak nak underline. Ini kita nak boldkan contoh dia. Kemudian kita tambahkan dengan semua fixed overhead. Kalau ada 5 fixed overhead dalam tu, kita senaraikan satu-satu kat sini. Cuba masukkan siap-siap lah. Okey. Kemudian kita dapatlah total overhead. Okey, siaplah format untuk 5 bajet.